Muka surat 708. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Jubair dari ayahnya An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya tanya kepada Nabi SAW tentang perbezaan antara kebaikan dan dosa. Maka sabda Nabi SAW yang bermaksud kebaikan ataupun taat itu ialah baik budi pekerti, dan dosa itu perbuatan yang menimbulkan ragu di dalam hati kamu. Dan itu terjemahan dia tak betul, yang ujung. Dan kami khawatir diketahui orang. Sepatutnya ialah kamu bimbang orang tahu, bukan kami, kamu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Baik, jadi orang tanya Nabi, dan saya perhatikan dalam bab ini banyak jenis yang orang bertanya, macam yang muka surat 706, ayyul mu'minina afdal, qala ahsanuhum khuluqa, fa ayyul mu'minina aqyas. Orang tanya Nabi, manakah jenis orang yang beriman yang baik, yang terbaik, ya? Nabi kata yang baik akhlak dia. Lepas tu orang tanya lagi, mana jenis orang mukmin yang paling cerdik, ya? Maka Nabi jawab, yang banyak ingat pada mati. Jadi hak ni pula orang tanya Nabi, perbezaan antara kebaikan ataupun ketaatan dan dosa. Jadi Nabi kata taat tu dia kata baik budi pekerti, dan dosa tu pula perbuatan yang jiwa, senang kira gini, kalau ikut teks di sini, dosa itu perbuatan yang menimbulkan ragu dalam hati, perasaan. Jadi baik ini, kebaikan dan ketaatan itu Nabi kata ialah budi pekerti yang bagus. Jadi bila orang tanya Nabi perbezaan antara baik dengan dosa, kebaikan dengan dosa, Nabi cerita ketaatan itu ialah orang yang baik budi pekerti. Baik, kalau kita tengok memang orang yang yang baik budi pekerti itu biasanya mari daripada ketaatan dia kepada Allah Ta'ala, ya. Taat pada Allah Ta'ala ni lagu mana? Nombor satu sekali tuan-tuan, bila sebut taat dia tak boleh lari dah. Semayang nombor satu. Dia tak boleh nak kata hak lain-lain, itu kemudian, ya. Baik, orang yang taat itu kalau kita nak ambil kes semayang, ya, maka dia yang pertama sekali dia semayang. Orang semayang ni tuan-tuan, kalau dia menghayati semayang, insya-Allah dia akan jadi nampak dia punya budi pekerti dia tu nampak baik, ya. Orang semayang ni dia ikut peraturan. Dia tak boleh mari semayang, ya, bila dia nak semayang dia rokok dulu ke sujud dulu, tak boleh, ya. Dia mesti start dengan peraturan dia, takbir dulu. Lepas takbir baca apa tu, Fatihah ke apa benda, kemudian rokok, i'tidal, kemudian sujud. Dia tak boleh nak buat style dia, nak ikut ikut style dia. Bila ikut style dia, maka jadi pertama sekali sembahyang tu tak diterima. Maka benda ini kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-harian, apa yang kita nak? Hidup berperaturan. Bila bawa balik di rumah, katalah sembahyang subuh hari ni, kita mari sembahyang subuh tak boleh nak lawan imam. Apa imam? Ya. Imam dia takbir, okey, takbir kita, ya. Peraturan kata kena ikut imam. Jangan pertama kamu mesti maknanya ikut dia punya aturan dia tadi, tertib. Kamu tak boleh nak sujud lalu, tak boleh nak rakaat lalu, kamu kena takbir. Yang kedua, oleh kerana kamu ikut imam, kamu kena ikutlah, nama pun ikut dah, ya. Kamu tak boleh mana nak kebir tak imam, tu imam tak takbir lagi, tu imam tak rakaat kamu nak rakaat dah, tak boleh. Okey, baik, kita mari sembahyang hari ni, maknanya di subuh hari ni kita ikut peraturan, ya. Maka tuan-tuan, peraturan ini orang hak sembahyang ni, ya,
Bila dia sentiasa ditrain, direkrutkan supaya ikut peraturan, balik nanti dia nak pergi kerja ni. Hak mana tak kerja dah pencen, balik nak jumpa nak balik di rumah. Ya. Okey. Bila balik di rumah ataupun pergi kerja nanti pun kena ikut peraturan. Hak tentunya bila ikut peraturan punctual. Ya. Kalau masuk pukul 8, pukul 8 lah. Jangan pukul 8, masuk pukul 8, pukul 7.30 baru nak bertolak. Tahu dah jam tu ada, masalah jam di tengah jalan ke apa benda, kita keluar 7.30 sampai 8 suku. Tiap-tiap hari 8.10, 8 suku, 8.10, 8 suku. Masuknya pukul 8. Maka ini kalau dah ada jenis manusia masuk kerja pukul 8 suku, sedangkan dianya masuk pukul 8, maka itu menggambarkan dia mempunyai budi pekerti yang cukup rendah. Ya. Lepas tu pula apa dia? Kerja sejam, rehat pukul 10. Dia pukul 9.30, 9.45 dah rehat dah. Jadi ini orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai budi pekerti. Balik di rumah. Ya. Balik di rumah, kalau ada anak cucu tidur di rumah, kejut. Itu peraturan dia. Kita sebagai suami, sebagai orang lelaki, balik kejut. Mungkin kita nak mari subuh tadi dah kejut. Tapi jenis budak kecil ke ataupun budak besar ke apa benda, kan, kejut sekali dua mungkin dia tak sedar lagi, maka kita kejut bila balik rumah nanti. Ya. Kemudian kita pergi cari makan. Ya. Kalau tak ada jenis orang panggil bahan-bahan untuk isteri kita masak, kita pergi cari je lah nasi lemak ke apa benda. Jangan kita seorang je pergi belasah nasi lemak, kan. Roti canai kedai mamak, balik-balik kosong, bini duduk menunggu. Itu tak kena dengan peraturan. Jadi kalau sekiranya orang yang sembahyang ni dia ambil roh sembahyang tadi, bawa balik ke rumah dia, ke pejabat dan sebagainya, maka sudah cukup untuk menggambarkan dia adalah satu orang manusia yang berbudi pekerti. Itu kita ambil sembahyang dulu. Tak usah kira yang puasa yang tak lama lagi, tak ya. Ya. Kita ambil contoh sembahyang. Jadi artinya di sini bila Nabi kata taat itu ialah baik budi pekerti, itulah dia. Baik budi pekerti itu melambangkan ketaatan kita kepada Allah Taala. Ya. Baik, yang keduanya perbuatan dosa menimbulkan ragu. Apa maksud ragu? Orang buat dosa ni tuan-tuan, saya banyak berkawan. Macam mana saya beritahu pada tuan-tuan, sejak daripada muda saya jenis tak tinggal orang yang jahat-jahat ni. Sebab itulah kita punya mad'u kita, orang panggil mad'u. Mad'u ni apa dia? Sasaran kita. Bila kita katakan kita nak berdakwah pada siapa dia? Nak berdakwah kepada orang yang tak baik. Dakwah tu apa dia? Memindahkan perangai orang tak baik kepada menjadi baik. Jadi kadang-kala kita ni duk berkawan dengan orang baik-baik, orang tak baik kita tinggal. Ya? Dan kalau kita berkawan dengan orang tak baik, orang pandang kita, apa cerita pula ni? Sebab tu saya berkawan belaka. Dan kita berjaya paling tidak mengurangkan kejahatan dia. Ya? Dengan orang politik jenis-jenis jahat, saya berkawan walaupun saya orang panggil duduk belah yang jenis hak Islam ni, tapi hak itu saya kawan. Paling tidak dia malu muka dengan kita, dia sembahyang, kan? Paling tidak, daripada dia tak sembahyang lepas tu rasuah, tu cerita lain dah, dapat projek ke apa benda. Tapi paling tidak dia sembahyang. Dan bila dia pergi jalan jauh, saya ada satu orang yang sebelum ni dia tak pernah tanya bab sembahyang, ya? Dan dia memang jahat, ya? Jahat dia tu ialah kadang-kadang dia kata anak ni, dia kata arak je tak minum, dia kata. Dia sendiri cerita tu. Tapi sekarang ni tuan-tuan, bila kita baik-baik, bila dia nak pergi musafir mana-mana, dia tanya macam mana ni jamak qasar ke apa benda, dia tanya dah. Mula-mula kawan dulu tak ada tanya. Pernah saya pergi dengan dia ajak pergi ke Kelantan sebab dia nak minta projek dengan Tok Guru Ni Aziz. Dia ajak saya duduk sekali dengan hotel dengan saya. Memang tak sembahyang, tapi kita berkawan akhir sekali dia sembahyang. Maknanya kita mengurangkan kejahatan manusia. Itu dinamakan dakwah. Sebab tu kita jangan tinggalkan orang panggil manusia-manusia yang perlu kita dakwah. Di sini saya tertarik dengan cerita sikit tentang saya pergi ke Sarawak baru ni, yang saya tak ada itu. Saya dah batal tapi dia orang minta pergi juga, saya pergilah. Tempat yang memanggil saya tu ialah Islamic Information Center.
Kuching, Sarawak. Cara dia orang tuan-tuan memang cantik. Dia kata kita kalau buat ceramah agama, dia kata kita panggil semua orang kafir pun kita panggil. Orang kafir pun dipanggil. Dan masa saya pergi tu memang betul lah, jumpalah orang jenis Cina ke apa benda. Bangunan dia tu, bangunan dia punya Islamic Information Center tu, dia ada belaka. Malanau ada, Bidayuh ada, dia punya pattern bangunan tu dia ada itulah. Melayu punya, Malanau, Bidayuh, Dayak, ada 6. Dia kata doktor tengok, dia kata. Jadi dia kata kita panggil orang-orang hak jenis kata orang hak bukan Islam. Dan panggil tu pokok bukan Islam ni tuan-tuan, sampai peringkat kalau ada ceramah agama tak payah panggil dah. Elan saja dia orang akan mari. Jadi bila kita tengok tu terkejut kita. Saya lalu tu tak ada pula elan beria sangat, tapi orang Cina, orang-orang yang jenis-jenis hak bukan Islam boleh mari. Ini cara yang Islamic Center Information Center buat di Kuching Dan dia kata kita pernah panggil penceramah daripada Malaysia, ustaz lah. Ustaz ni mari basuh ikut dan, dia kata. Akhir sekali dia kata hak Cina hak mari ni kau start balik. Sebab tu dia kata kita nak panggil ustaz daripada Semenanjung ni, kata kita dah maknanya kata orang tapih betul-betul, dia kata. Kalau jenis mari nak pukul orang-orang jahat, dia kata, orang-orang bukan Islam, dia kata. Lepas tu nak main maknanya Allah Ta'ala ni milik orang Islam saja, dia kata memang kita tak panggil. Di Sarawak dia kata okey, maknanya sebab tu di Sarawak tu kita tengok gereja dia ada kalimah Allah. Sebab tu yang bisingnya bila dibuat announcement Semenanjung Malaysia tak boleh pakai Allah Ta'ala untuk orang kafir. Orang pertikaian, kenapa Sarawak boleh? Kenapa Sarawak tidak dihalang? Itu dia. Rupa-rupanya memang tidak dihalang betul. Jadi mari daripada Semenanjung ni duduk kutuk dia kata ni Allah Ta'ala ni milik orang Islam saja. Orang bukan Islam lari dia kata nak mujuk balik, dia kata Allah Rabbi, dia kata cukup susah. Baik, saya nak cerita yang teks ni. Dia kata perbuatan yang jahat itu, dosa itu menimbulkan keraguan perasaan. Jadi saya bertanya dengan orang-orang yang jenis-jenis nakal ni, tak tanya pun kadang-kadang dia kata dia serabut. Duit banyak, sembahyang tak, main perempuan tak usah kira. Kita kira duit banyak, main perempuan okey, nak perempuan jenis apa semua boleh. Kita kira senang tak? Tak. Dia sendiri kata serabut lah, dia kata. Jadi masa tu kita masuk jarum-jarum iman. Kita tiupkan sikit-sikit je. Itu lama-lama dia pun mari sembahyang. Lepas tu bila musafir, patut-patutnya sebelum ni musafir, depan mata kita sendiri pun memang tak sembahyang. Tapi sekarang ni dah boleh hello. Doktor lagu mana ni anak ni nak sampai dah ni yang digombak ni. Kan? Boleh ke dak anak jangka katalah sampai pukul 5. Sampai pukul 5 di Gombak ni. Sekarang ni anak duduk di duduk di Bentong. Boleh tak kalau anak jamak asar dengan Zuhur? Sedangkan anak akan sampai dalam waktu asar. Maknanya kalau anak sembahyang Zuhur saja pun okey. Tapi kalau boleh anak nak jamak, boleh tak? Jadi maknanya di sini tuan-tuan, daripada kejahilan dia, daripada jiwa yang keluh kesah tadi, akhir sekali dia pun bila dia sembahyang boleh jadilah. Sembahyang rapat dengan agama, baca Quran. Saya dah fahamkan pula hak seorang ni satu kes hak seorang ni dia dah panggil dah satu orang ustaz, ajak umur dia belajar bab agama dan juga baca Quran. Dan ikut cerita dia kata sekarang ni berasa lain sikit, dia kata. Lepas tu dia pun dah kostan. Jenis dapat projek jenis orang panggil kena main rasuah ni, dia tak main dah, dia kata. Sekarang dia kata dia main kelapa sawit je, dia kata. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki. Jadi saya nak ceritanya tuan-tuan jumpalah orang yang melakukan dosa dan maksiat ni, jiwa dia keluh kesah. Dan sudah tentu keluh kesah yang pertama paling tidak ialah khuatir takut orang tahu. Itu hujung ayat dia tu. Dan kamu khuatir diketahui oleh orang. Bimbang maksiat yang kita buat tu orang lain tahu. Bila dah bimbang, khuatir tu bimbang mana dia? Bimbang ni semuanya menggambarkan jiwa yang tak tenang.
Itulah makna bimbang. Wallahu alam, aqul qawli hadza astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu alaihi wasallam.